kaya tuan, kalau kita ada satu tanah duduk dekat tepi KLCC, kaya tuan. Kaya, tuan-tuan boleh bayang tak, ada seorang yang tanah dia, setiap inci tanah di dunia ni semua milik dia belaka. Kaya tak orang tu? Bukan setakat tu, setiap benda yang duduk di atas tanah tu pun milik dia. Semua bangunan tu semua dia punya. Kaya tak? Lagi kaya, kereta semua, duit semua yang ada semua milik dia. Hebat orang ni tuan-tuan. Ada orang yang lebih hebat daripada dia. Siapa orang tu? Orang yang semayang 2 rakaat sebelum semayang subuh pagi tadi. Sebab Nabi kata apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih hebat daripada dunia yang dan segala isi yang ada dalam dia. Sebab tu siapa yang terlepas pagi tadi, rugi Allah saja yang tahu. Bukan rugi RM1, bukan rugi RM1,000, bukan rugi RM1,000,000, rugi dunia dan segala isi yang ada dalamnya. Faham tak? Start esok jangan tinggal dah. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad, solat subuh berjamaah. Solat subuh berjamaah, Nabi SAW kata apa? Man solat subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah, pahala baginya seperti dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Nanti pergi depan Allah, pahala apa banyak sangat ni? Ya Allah, ini pahala kamu bangun hari itu, kamu pergi sembahyang subuh berjamaah sekali. Pahala dia seperti dia bangun sembahyang daripada maghrib sampai subuh non-stop. Pukul 7.30 tu dia start sembahyang, berhenti isyak, isyak pula pun dia sembahyang sampai bila sembahyang ni? Sampai subuh, azan subuh baru dia berhenti sembahyang. Pahala apa tu? Itu pahalanya orang yang pergi sembahyang subuh berjemaah. Hebat? Hebat. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian wirid selepas solat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan tengok, bila kita sebut wirid selepas solat pada waktu subuh, tuan-tuan buka pada muka surat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 29. Selepas subuh, selepas daripada subuh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan selepas daripada maghrib, Nabi pesan kat kita ni dalam kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi. Beliau yakni Imam An-Nawawi memetik satu hadis daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu, berkata, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man qala fi dubur salatil fajr wa wathanin rijlaihi qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir 10 marratin kutiba lahu 10 hasanatin wa muhiyat anhu 10 sayyi'atin wa rufi'a lahu 10 darajatin wa kana yawmahu dhalika kullahu fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaitani wa lam yanbaghi li dhanbin an yudrikahu fi dhalika al-yawmi illa syirka billah. Nabi kata apa? Barang siapa yang membaca 10 kali selepas daripada solat subuh dan selepas pada solat maghrib, baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan 2 syarat. Apa dia? Kakinya masih dalam keadaan tahiyat akhir. Syarat yang kedua, sebelum berkata apa-apa. Maksud dia, antara kesilapan yang kita biasa buat dalam fadilat yang sangat besar, Allah akan tulis baginya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan ditulis baginya dengan sekali bacaan itu 10 pahala kebajikan. Lagi Allah akan hapuskan daripadanya 10 dosa kejahatan. Lagi akan diangkat baginya 10 darjat kedudukan. Lagi, dan dia pada hari tersebut terjaga daripada segala perkara yang dia benci. Oh, tak maulah hari ni kemalangan. Oh, tak maulah hari ni musibah. Oh, tak maulah hari ni jadi macam-macam. Tak mau, dia benci benda tu, Allah akan jauhkan dia. Kemudian terbenteng daripada syaitan, dan tidak ada sesuatu dosa pun yang akan dapat membinasakannya pada hari tersebut kecuali dosa syirik kepada Allah.
Apa dua syarat ni? Syarat yang pertama, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Faham tak? Ada orang sebut la ilaha illallah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun pindah tempat dah. Bila bangun pindah tempat, dia rongkai kaki dia, dia sebut la ilaha 10 kali, tapi tak cukup syarat yang Nabi SAW suruh kat kita. Nak buat mesti ikut syarat. Duit dalam bank tu semua duit kita. Ada 20,000 duit dalam bank. Pergi dekat bank, saya nak duit saya. Pergi dekat kaunter, bagi tahu saya nak duit saya. Pakcik kena pergi dekat kaunter, pakcik ambil nombor, kemudian pakcik isi borang, kemudian pakcik mai balik dekat sini selepas nombor pakcik dipanggil. Kita kata dekat dia, ni duit aku, ikut suka aku lah. Pakcik pergi kat kaunter, pakcik ambil nombor. Ni ikut suka aku lah. Pakcik ikut suka saya lah. Ni bank saya punya, pakcik berambuh daripada sini. Faham tak sekalian Ustaz Jumat? Nak walaupun duit dalam bank tu duit kita, tapi mesti ikut prosedur dah baru boleh dapat. Ni pahala Allah nak janji dekat kita dengan 10 pahala kebajikan. Allah nak padam 10 dosa kejahatan. Allah nak angkat 10 darjat. Allah nak jauhkan musibah pada hari tersebut. Allah nak jauhkan kita daripada gangguan syaitan. Tak ada dosa yang boleh mengacau kita pada hari tersebut kecuali dosa syirik kepada Allah. Dengan dua syarat yang sangat ringan. Sebut 10 kali la ilaha illallah tu, kaki masih duduk macam tahiyat akhir. Ingat tu la ilaha. Salli ala Sayyidina Muhammad. Faham tak? Salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tak bercakap apa-apa sebelum daripadanya, dengan maksud tak bersembang dulu. Baik, terus salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian zikir Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Yang ni tuan-tuan buka pula pada muka surat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 31 hadis daripada Al-Harith bin Muslim, daripada ayahnya berkata bahawa Nabi SAW bersabda, idza sallaita subha faqul qabla an tukallima ahadan minan nasi Allahumma ajirni minan nar 7 marratin fa innaka inna mitta min yaumika dzalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nari. Wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nasi Allahumma inni as'aluka al-jannah Allahumma ajirni minan nari 7 marratin fa innaka imitta min lailatika tilka kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nari. Apabila kamu selesai menunaikan solat subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata apa-apa, Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Waktu yang lain berapa kali? 3 kali. Maghrib 7 kali, subuh 7 kali. Faham? Salli ala Sayyidina Muhammad. Sekiranya kamu meninggal pada hari itu, maka Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Dan apabila kamu selesai menunaikan salat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata, Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sekiranya kamu meninggal dunia pada malam itu, maka Allah akan menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Riwayat Abi Daud dan An-Nasa'i. Salli ala Sayyidina Muhammad. Faham? Yang ni kita baca lepas pada apa? Lepas la ilaha illallah tadi ni. Lepas selesai la ilaha tu 10 kali, kemudian kita sambung dengan Allah majid 7 kali. Jangan pandang remeh, jangan pandang ringan. Sebab apa? Sebab kita ni kalau tak mati sebelah siang, kita mati sebelah malam. Nabi ajak dekat kita macam mana nak selamat ketika kita mati. Sebab kita tak tahu, mungkin mati malam tu, mungkin mati esok tu. Maka untuk kita selamat, diselamatkan kita daripada neraka pada kalau kita mati pada hari tersebut, Nabi ajak dekat kita. Apa dia? Baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, kamu akan selamat hari itu daripada neraka. Kalau terselamat daripada neraka, masuk apa ni? Syurga lah. Dan memang itu pun kehendak kita. Kita ni orang berdosa. Faham tak tuan-tuan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Kemudian kita sambung lagi tuan-tuan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selepas daripada tu kita membaca, kita pun berdoa seperti biasa. Kemudian tuan-tuan, selepas daripada waktu subuh juga, tolong jangan tinggal membaca Sayyidul Istighfar. Apa Sayyidul Istighfar? Siapa hafal yang angkat tangan? Seorang pun tak angkat tangan. Dia tak angkat tangan ni tuan-tuan, 2 sebab. Yang pertama, tawaduk.
Kita seorang-seorang sudahlah, jangan contoh ke orang. Yang kedua memang tak hafal lah. Kalau tuan-tuan tak hafal tak apa, ada pada muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 28. Membaca Sayyidul Istighfar. Tengok Nabi SAW kata apa? Man qalaha min nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Siapa yang membacanya pada waktu siang dengan yakin lalu meninggal pada siangnya juga pada sebelum malam dia, maka dia adalah ahli syurga. Dan siapa yang membacanya pada waktu malam dengan yakin dan meninggal malamnya juga sebelum paginya, maka dia adalah ahli syurga. Tadi kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Kalau mati siang tersebut, Allah tak akan bagi kita masuk neraka. Yang ni pula baca Sayyidul Istighfar, baca pula sebelah pagi dan baca pula sebelah petang atau sebelah malam, sebelah pada selepas maghrib ataupun selepas daripada asar. Maka kalau mati pada sebelah malam tersebut, maka Allah akan masukkan dia ke dalam syurga. Komplit, cantik dah. Sebab tu jangan tinggal setiap hari, sebab tak tahu nak mati bila. Dua benda ni jangan tinggal. Allahumma ajirni minan nar pagi sekali 7 kali, kemudian baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tak apa ni ada pada muka surat tadi ni 20. Baik, 20 apa? 20 apa tadi ni? Yang itulah 28. Sedia anda sema. Habis. Kemudian tuan-tuan membaca selawat 10 kali. Pasal apa nak kena baca selawat 10 kali tu? Tuan-tuan buka pula pada muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Muka surat 34. Man shalla alayya hina yusbi 'asharan wa hina yumsi 'asharan adrakathu syafa'ati yaumil qiyamah. Siapa yang berselawat kepadaku ketika paginya 10 kali dan ketika petangnya 10 kali, maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Ini jaminan syafaat Nabi SAW. Ini janji Nabi SAW. Siapa selawat dekat aku pagi 10 kali, siapa selawat dekat aku pagi malam 10 sebelah petang 10 kali, maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Yang ini dengan maksud tidak ada syafaat yang lebih hebat dan lebih besar daripada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berikutnya membaca Al-Quran. Yang ini jadikan sebagai amalan pada setiap hari, membaca wirid Rabbani. Wirid Rabbani ni tuan-tuan boleh buka pada muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan pada malam ni saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan yang namanya wirid Rabbani, yang saya ambil pada guru saya, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW pada muka surat 85. Yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim sekali, yang kedua bismillahirrahmanirrahim sekali, kemudian astaghfirullahal azim 100 kali. Itu yang pertama. Tuan-tuan tulis di hujung dia nombor 1 astaghfirullahal azim. Yang kedua tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sambung pula. Yang keduanya ialah pada muka surat 86, iaitulah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu yang nombor 2 mengikut kepada susunannya. Faham tak ni? Kemudian yang ketiga tuan-tuan dalam susunan wirid Rabbani ini ialah yang keempatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, yang empat dah. Sorry. Yang pertama astaghfirullahalazim, yang kedua subhanallah bihamdi subhanallahal azim, yang ketiga la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah ni tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam 99 kali, dan yang ke-100 tuan-tuan baca Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun la ilaha illallah 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 sampai 99 la ilaha illallah, sampai ke 100 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Nampak tu muka surat 86 tu dia berhenti kat situ. Tuan-tuan garis sebab dia bercampur dengan yang bawah tu. La haula wala tu dia selepas itu. Habis.
Kemudian yang berikutnya selepas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu, tuan-tuan sebut pula Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang tu yang ke empat ke lima. Empat. Hasbunallah wa ni'mal wakil yang keempat. Kemudian yang kelima, salli ala sayyidina Muhammad, bawah tu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu amalan yang kelima. Kemudian amalan yang keenam terus pula dengan yang di atas tu, la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, itu amalan yang keenam. Dan yang ketujuh, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada muka surat 85, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tuan-tuan tulis dekat bawah tu 100 kali. Dia tertinggal bawah tu nota 100 kali. Kan dia tak tulis kan? Dia 100 kali bawah tu, tertinggal perkataan 100 kali tu. Ini nama dia wirid Rabbani. Dan saya ijazahkan wirid Rabbani ini kepada tuan-tuan pada malam ini untuk tuan-tuan amalkan. Dan sanad wirid Rabbani ini tuan-tuan boleh tengok pada muka surat 88, 89 dan 90. Tu sampai saya orang yang ke 45 dan tuan-tuan sampai ke Sayyidina Rasulullah SAW pada tangga yang ke 46. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sambung balik salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pada waktu paginya salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan membaca wirid Rabbani habis. Terus sambung pada muka surat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Amalan selepas daripada matahari terbit. Muka surat 37. Yang pertama dia solat sunat isyraq. Lepas daripada kita sembahyang subuh, kita zikir apa semua sambil menunggu matahari terbit tu, tuan-tuan duduk terkekal di tempat tuan-tuan sembahyang tu sambil tuan-tuan sembahyang sunat isyraq sampai naik matahari. Dan waktu tu tuan-tuan tolong buat 2 rakaat sebelum 2 rakaat dengan satu salam yang nama dia sunat isyraq. Nabi SAW sebut man shallal ghadata fi jama'atin, muka surat 38, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tulta'a syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Barang siapa yang solat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga naik matahari dan mengerjakan solat 2 rakaat, yakni solat sunat isyraq, maka baginya pahala seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dekat sini ni, insya-Allah kot ramai orang peluang macam ni, pasal banyak K-pop, tak K-pop, kuliah pengajian orang pencen. InsyaAllah tak ada urusan apa nak buat. Tuan-tuan tunggulah, duduk selepas pada main subuh tu, duduk zikir sampai naik matahari waktu isyraq. Tuan-tuan tengok ada waktu isyraq dekat situ, ada waktu isyraq syuruk 7-9 tu salih asyamat tuan-tuan. Maka tuan-tuan buat 2 rakaat sunat isyraq. Selepas daripada tu tuan-tuan buat solat sunat duha. Dan jangan lupa untuk bersedekah. Sedekah ni penting pada waktu pagi tuan-tuan, subhanallah, sebab kita ni tak tahu apa yang akan berlaku pada kita pada hari itu. Antara benda yang boleh mengubah takdir ialah bersedekah. Sebab tu saya selalu cadang tuan-tuan nak mai pagi-pagi mayang subuh, tolong bawa duit untuk kita sedekah. Muslimat yang semayang di rumah, tolong sedia satu tabung, di depan itu tulis sedekah subuh. Setiap hari semayang subuh ambil RM1, tolong masuk dalam tabung tu. Sebab apa? Sebab tengok macam mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis muka surat 33, ma min yaumin yusbihul abdu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhum Allahumma u'ti munfiqan khalaqan wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafan. Tidaklah seorang hamba yang masuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada 2 orang malaikat yang turun. Salah satunya memohon, ya Allah berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya, dan satu lagi memohon, ya Allah musnahkanlah harta si bakhil ni. Kita nak doa malaikat supaya Allah menggandakan amalan, menggandakan rezeki kita pada